Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 untuk tutorial hari Rabu pada pukul 12 hingga 12.50 ini akan membentangkan tajuk tutorial yang kedua, iaitu bincangkan kesan pembaharuan perundangan tanah British ke atas aspek sosioekonomi di Tanah Melayu. Baiklah, berikut merupakan ahli kumpulan bagi kumpulan kami, iaitu yang pertama Azim Hawari bin Abdul Rashid, yang kedua Muhammad Hasmin bin Abdul Hasad, dan yang ketiga iaitu saya sendiri yang diberi nama Syed Ikmal Hakim bin Syed Yusof. Baiklah, untuk soalan tutorial yang kedua ini, kumpulan kami telah bersepakat dan bersetuju untuk menetapkan bahawa pembaharuan perundangan ataupun sistem pemilikan tanah British telah memberikan kesan ke atas aspek sosioekonomi di Tanah Melayu. Di samping itu juga, kumpulan kami juga telah bersetuju bahawa kesan ini telah membawa kepada kebaikan dan keburukan terhadap sosioekonomi di semenanjung Tanah Melayu. Penjajahan British di Tanah Melayu merupakan sebahagian daripada proses persaingan antara kuasa barat untuk menguasai tanah jajahan dan mengeksploitasi kegiatan ekonomi di Asia Tenggara terutamanya pada abad ke-19. Atas sebab itu strategi awal penjajahan British di Tanah Melayu adalah menumpukan kawasan perdagangan yaitu pelabuhan dan kemudiannya ke atas negeri yang mempunyai kekayaan hasil bumi seperti biji timah. Penjajahan British menjalankan dasar diplomasi yang sangat berhati-hati dengan Sultan dan para pembesar Melayu. Ekonomi. Bentuk ekonomi masyarakat Asia Tenggara bersifat sara diri telah berubah kepada sektor berorientasikan perdagangan dan ekspor dengan pengenalan tanaman baru seperti teh, tebu, kopi, getah, dan nenas. Sektor perladangan, perlombongan dan perindustrian juga telah diperkenalkan oleh pemodal Eropa yang mempunyai modal yang banyak. Banyak kawasan perladangan yang besar telah diterokai. Tenaga buruh telah dibawa dari China dan India bagi memenuhi permintaan tenaga buruh yang tidak mencukupi. Seterusnya ialah sosial. Kesan sosial campur tangan British di Tanah Melayu ialah kemasukan orang Cina dan orang India secara beramai-ramai ke Tanah Melayu. Kemasukan orang Cina dan orang India telah menimbulkan pelbagai masalah di Tanah Melayu. Antara masalah yang timbul ialah masalah jenayah yang berleluasa, khasnya di negeri-negeri kawasan Lombong biji timah seperti di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Kumpulan orang Cina yang berbeza telah mewujudkan kongsi gelap untuk menjaga kepentingan masing-masing. Kumpulan kongsi gelap Cina sering bermusuhan untuk mengukuhkan kedudukan dan mempertahankan kawasan Lombong biji timah mereka. Antara kumpulan kongsi gelap ialah Haisan dan Gihin. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, untuk bahagian pengenalan akan saya terangkan terlebih dahulu sistem pemilikan tanah sebelum kedatangan British dan selepas kedatangan British. Bagi sistem pemilikan tanah sebelum kedatangan British, tidak dapat dinafikan bahawa undang-undang berkaitan dengan hak penggunaan tanah adalah berkait rapat dengan peraturan-peraturan adat tempatan atau dikenali sebagai Undang-Undang Adat Tanah. Berdasarkan undang-undang ini, semua tanah adalah hak milik kepunyaan Sultan, dan sekiranya rakyat ingin mengusahakan tanah tersebut, maka rakyat harus mendapat keizinan terlebih dahulu daripada Sultan. Menurut Ahmad Nazri Abdullah pada tahun 1985, penggunaan tanah sebelum kedatangan British hanyalah untuk memenuhi dan menyara kehidupan sahaja, misalnya seperti berkebun, bersawah, mencari makanan hutan dan lain-lain lagi. Disebabkan keperluan-keperluan sebeginilah dan hanya untuk memenuhi keperluan hiduplah, ia telah menyebabkan masyarakat Tanah Melayu pada ketika itu tidak memerlukan sistem pemilikan tanah yang khusus seperti mana yang telah dilakukan oleh pihak British. Malah perkara ini juga dibuktikan apabila tidak ada sebarang dokumen atau surat yang disahkan untuk menjelaskan soal hak milik tanah. Maka dapat dijelaskan bahawa sistem pemilikan tanah pada ketika ini amat mudah dan ringkas yang bersesuaian dengan kehidupan pada ketika itu, iaitu hanya sekadar untuk memenuhi keperluan asas dan bukannya untuk mengauk keuntungan.
Sistem pemilikan tanah di Tanah Melayu telah berubah selepas datangnya British ke Tanah Melayu. Menurut Abdullah Zakaria Asri, pada tahun 1982, campur tangan British di negeri-negeri Melayu bermula dengan termeterainya Perjanjian Pangkor iaitu di Perak pada 20 Januari 1874, kemudiannya di Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Campur tangan ini dapat dilihat apabila pihak Inggeris telah menolak sistem pemilikan tanah tradisional yang berasaskan kepada hak usahakan tanah. Hal ini dikatakan demikian kerana British mendapati sistem tersebut tidak sesuai untuk ekonomi perdagangan yang ingin mereka laksanakan. Dengan adanya penolakan ini, maka satu pembaharuan telah dilaksanakan iaitu dengan menggubal sistem pemilikan tanah iaitu berasaskan model Inggeris. Di bawah sistem ini, hak milik tanah yang dimiliki adalah dalam bentuk pajakan apabila survey fees dan bayaran sewa akan dikenakan kepada pemohon. Sistem ini diperkenalkan adalah kerana bagi W.E. Maxwell, hak milik tanah ini perlu kerana ia dapat menjamin hasil pendapatan kerajaan melalui cukai sekaligus dapat membantu untuk memudahkan urusan-urus niaga tanah. Pada peringkat awal, peraturan-peraturan tanah am telah digubal untuk 4 buah negeri, contohnya seperti Perak pada tahun 1879, Selangor 1882, Negeri Sembilan 1887 dan Pahang pada tahun 1888. Walau bagaimanapun, perundangan yang dilaksanakan ini telah digubal dari semasa ke semasa, namun prinsipnya masih sama dan tidak berubah. Namun begitu, walaupun sistem pemilikan tanah ini dilihat agak sistematik, namun ianya telah memberi kesan yang amat mendalam terhadap rakyat di Tanah Melayu. Baiklah, untuk melihat kesan pembaharuan perundangan tanah British ke atas aspek sosioekonomi di Tanah Melayu, marilah kita melihat akan kesan positif terlebih dahulu. Kesan positif pertama pembaharuan perundangan tanah yang dilakukan oleh British ke atas negeri-negeri Melayu ialah pengenalan sistem ekonomi moden. Ianya turut dikenali sebagai aktiviti ekonomi komersial kerana ia sangat mengutamakan aktiviti pengeluaran hasil ekonomi untuk dikomersialkan di pasaran antarabangsa. Antara sektor ekonomi yang dikembangkan dalam ekonomi moden ini adalah sektor perlombongan dan peladangan. Secara asasnya, ekonomi komersial ini menggunakan teknologi yang moden, tenaga buruh yang ramai serta menggunakan asas ladang atau estet yang besar. Hal ini menyebabkan hasil pengeluaran atau daya produktiviti ekonomi moden adalah secara besar-besaran yang mana ia turut mengembangkan kegiatan perdagangan. Kegiatan ekonomi moden adalah tulang belakang kepada ekonomi kolonial yang menyebabkan tumpuan pembangunan difokuskan kepada sektor ini. Syarikat-syarikat saham bersama Inggeris seperti Guthrie, Harrisons dan Crossfield berlumba-lumba untuk menjalankan kegiatan perdagangan menerusi ekonomi moden di Tanah Melayu. Aktiviti ekonomi bagi sektor moden ini pesat penumbuhannya di sekitar bahagian barat negeri-negeri Melayu yang kaya dengan sumber bumi seperti longgokan biji timah serta keadaan tanahnya yang sesuai untuk aktiviti penanaman getah dan kelapa sawit secara komersial. Hasil pengeluaran secara besar-besaran seterusnya akan dieksport ke pasaran antarabangsa. Justru itu, kegiatan ekonomi moden ini sememangnya memberi keuntungan dan pulangan yang lumayan, walaupun ianya memberi keuntungan kepada pihak British. Kesan daripada pengenalan ekonomi moden tersebut ialah berlaku peningkatan industri dalam perlombongan. Dualisme ekonomi yang dilakukan oleh British telah menyebabkan industri perlombongan meningkat, terutamanya industri perlombongan biji timah. Peningkatan industri perlombongan adalah disebabkan oleh kemasukan buruh daripada China. Kemasukan buruh China secara besar-besaran telah mendorong orang China membuka lombong-lombong di Larut, Lembah Kintah, Lembah Kelang dan Sungai Ujong. Kemasukan buruh-buruh ini secara tidak langsung, mereka telah memperkenalkan kaedah perlombongan yang lebih efektif iaitu lombong dedah dan lombong pam. Selain itu, mereka juga turut memperkenalkan penggunaan steam. Hasil daripada itu, pengeluaran biji timah telah bertambah dari 6,500 tan dalam tahun 1850 kepada 50,000 tan pada tahun 1904. Dualisme yang dilakukan oleh British
yang membahagikan kegiatan ekonomi berdasarkan etnik telah membawa hasil yang lumayan kepada pihak British apabila industri pelombongan biji timah yang dijalankan oleh orang Cina telah menjadikan pelombongan biji timah di tanah Melayu sebagai pengeluar terbesar di dunia. Jadual di atas menunjukkan jumlah pengeluaran biji timah, jumlah ekspor biji timah, duti ekspor, nilai ekspor biji timah dan harga biji timah tempatan di Negeri Sembilan pada tahun 1910 hingga 1919. Berdasarkan jadual ini, walaupun alirannya adalah tidak konsisten, tapi ia telah menyumbang untuk menjana pendapatan bagi Negeri Sembilan. Manakala, jadual di bawah pula telah menunjukkan keluasan tanah tanaman getah di negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1905 hingga tahun 1909. Dapat disimpulkan bahawa dengan adanya bukti bagi kedua-dua jadual ini, ia jelas menunjukkan bahawa kesan pembaruan tanah British telah menyebabkan pengenalan ekonomi moden dan secara tak langsung telah meningkatkan hasil pendapatan ekonomi negeri. Baiklah, daripada jadual yang sebelum ini, telah saya persembahkan jadual tersebut dalam bentuk carta alir. Berdasarkan daripada carta alir ini, dapat kita lihat bahawa dari tahun ke tahun, ekonomi moden ini telah diterima dan memberikan impak yang sangat positif di semenanjung tanah Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk carta alir bagi keluasan tanah tanaman getah di negeri-negeri Melayu bersekutu, ianya telah menunjukkan bahawa keluasan tanah telah meningkat dari tahun ke tahun. Manakala bagi carta alir biji timah pula, berdasarkan laporan Negeri Sembilan Administration Report, walaupun carta alirnya adalah tidak konsisten ekoran daripada masalah dari aspek kelemahan infrastruktur, namun dapat dilihat bahawa penerimaan ekonomi moden untuk aktiviti pelombongan turut diterima sehinggakan aktiviti pelombongan ini merupakan salah satu sumber ekonomi terpenting di tanah Melayu pada tahun berikutnya. Baiklah, seterusnya adalah kesan positif kedua pembaruan perundangan tanah yang dilakukan oleh British di tanah Melayu, iaitu perkembangan infrastruktur. Kemudahan infrastruktur ini memberi kemudahan kepada penduduk tanah Melayu pada abad ke-19. Kemudahan infrastruktur yang dibina ialah jalan raya, landasan kereta api dan banyak lagi kemudahan yang ditubuhkan oleh pihak British. Perkembangan dalam kemudahan infrastruktur ini, walaupun dibina atas dasar kebaikan ekonomi untuk pihak British, akan tetapi ia juga memberi manfaat kepada masyarakat tanah Melayu juga. Kolonial British turut membawa pembangunan infrastruktur di tanah Melayu walaupun tidak berlaku secara menyeluruh. Kemasukan pengaruh British pada pertengahan abad ke-19 telah mengubah sistem pengangkutan awam menjadi lebih baik. Sesuai dengan sistem ekonomi kapitalis, usaha penting yang dijalankan ialah membina infrastruktur yang dapat mewujudkan satu sistem perhubungan untuk menghubungkan semua pusat perusahaan biji timah dengan pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pusat pengekspor hasil-hasil biji timah. Selain itu, pihak kolonial juga membina infrastruktur untuk mereka menghubungkan kawasan pengeluaran dengan pelabuhan-pelabuhan tertentu di tanah Melayu. Kemajuan dalam bidang ekonomi secara besar-besaran dengan mendapat modal daripada pihak British yang menyebabkan tertubuhnya pentadbiran British di negeri-negeri Perak, Selangor, Sungai Ujong dan Pahang serta seluruh daerah dalam Negeri Sembilan. Kemudahan infrastruktur seperti jalan raya dan landasan kereta api sangat penting sebaik sahaja pentadbiran British tertubuh di tanah Melayu. Perkembangan infrastruktur ini berbeza mengikut negeri-negeri yang menaung. Negeri-negeri yang paling digemari oleh British adalah sekitar kawasan di negeri Selangor dan Perak. Kemudahan infrastruktur telah dibina di sekitar kawasan-kawasan pelombongan. Hal ini demikian kerana ia untuk memudahkan segala proses pengangkutan hasil-hasil pelombongan. Pada Jun 1885, landasan kereta api yang pertama telah dibuka di Larut di antara Port Vale dan Taiping. Hal ini untuk memudahkan proses pengangkutan industri timah dan sistem pengangkutan kereta api dibina untuk menghubungkan hampir ke semua pusat perusahaan biji timah
di Semenanjung dengan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Selat Melaka, iaitu dari Kuala Lumpur ke Pelabuhan Kelang, Seremban ke Port Dickson, Ipoh ke Teluk Anson dan Taiping ke Port Weld. Hal ini sekaligus telah meningkatkan sistem kemudahan awam. Secara keseluruhannya, kemudahan pengangkutan telah membangunkan sektor ekonomi sehingga membawa kepada bertambah bilangan bandar baru yang menjadi pusat pentadbiran, politik, perdagangan dan perusahaan seperti Kuala Lumpur, Melaka, Ipoh, Pulau Pinang dan Seremban. Semasa proses kolonialisme, kemudahan infrastruktur yang lain iaitu jalan raya telah dibina bagi menuju ke pekan-pekan Pelombongan dan kemudian ke kawasan ladang-ladang. Jalan raya yang berturap dibina di kawasan-kawasan pekan-pekan. Pembinaan jalan raya dipertingkatkan pada tahun 1911, iaitu jalan raya dari seberang Perai ke Melaka telah siap dibina. Pada tahun 1928 pula, jalan raya yang menghubungkan Perlis ke Singapura telah disiapkan sekaligus mempercepatkan perjalanan di pantai barat. Kemudahan sistem perhubungan yang diwujudkan oleh British telah memberikan keselesaan kepada masyarakat, walaupun pada mulanya kewujudan kemudahan infrastruktur ini adalah demi kepentingan ekonomi pihak British sahaja. Kemudahan infrastruktur yang diperkenalkan oleh kolonial British ini telah memberi kesan yang baik kepada masyarakat tempatan. Penubuhan jalan raya dapat memudahkan perhubungan antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Landasan kereta api memudahkan pengangkutan biji timah ke pelabuhan-pelabuhan tertentu, walaupun lebih menyumbang kepada perkembangan ekonomi British, tetapi ia tetap juga memberi kemudahan terhadap masyarakat tempatan. Secara amnya, sistem pengangkutan di Tanah Melayu sudah mula dibina sejak perkembangan pelubungan biji timah lagi. Namun, setelah perkembangan industri getah di negeri-negeri Melayu bersekutu, sistem pengangkutan diperluaskan lagi. Baiklah, jadual di atas telah menunjukkan perkembangan infrastruktur bagi laluan stesen-stesen kereta api bagi penyerahan getah pada tahun 1917. Umumnya, pada tahun 1901, perkembangan sistem kereta api memperlihatkan matlamat baru setelah fasa kedua dibina yang lebih memfokuskan kepada perkembangan ekonomi khususnya tanaman getah. Dengan adanya jadual stesen-stesen ini, perkara ini telah jelas menunjukkan pembaharuan tanah yang dilakukan oleh British telah menyebabkan berlakunya perkembangan infrastruktur. Kesan negatif pembaharuan penerangan tanah British ke atas sosioekonomi di Tanah Melayu yang pertama adalah cukai yang membebankan. Sebelum sistem pemilikan tanah British ini diperkenalkan di Tanah Melayu, kadar cukai yang dikenakan kepada rakyat adalah 1/10 atau diberi sebagai usyar dengan apa yang telah dihasilkan di atas tanah tersebut. Bagi jenis pembayaran cukai ini pula, setiap negeri mempunyai kaedah pembayaran yang berbeza-beza, misalnya seperti di Kedah dan Kelantan. Di Kedah, rakyat boleh membayar cukai tanah dalam bentuk wang seperti emas dan rupi ataupun dalam bentuk penghasilan. Sekiranya kedua-dua ini mereka tidak mampu, para pengusaha juga boleh membayar melalui sistem kerah. Manakala di Kelantan pula, iaitu sewaktu pemerintahan Sultan Muhammad I, iaitu pada tahun 1801 hingga 1837, beliau memerintahkan agar semua rakyatnya yang menduduki atau mengusahakan tanah harus menyerahkan sebahagian tanamannya seperti padi jika ada padi dan serah kelapa jika ada kelapa. Selain daripada membayar cukai melalui tanah yang diusahakan, masyarakat pada ketika itu juga boleh menggadai tanah mereka. Penggadaian ini ada dua jenis, iaitu jual janji dan janji putus. Jual janji ini adalah apabila penggadai sudah menggadai tanahnya itu, namun mereka masih mempunyai hak ke atas tanah itu dengan cara menyewa. Namun, sekiranya penggadai gagal untuk membayar pinjaman wang pada masa yang telah ditetapkan, maka barulah penggadai akan hilang hak milik ke atas tanah itu, dan ini digali sebagai penggadaian janji putus. Maka dapat dilihat bahawa cukai yang dikenakan pada rakyat dilihat tidak terbeban dan amat menyenangkan rakyat pada ketika itu. Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat dibenarkan untuk membayar cukai dalam pelbagai bentuk.
Apabila datangnya British ke tanah Melayu, mereka lebih cenderung untuk melihat keuntungan bagi hasil pendapatan negeri. Maka disebab itulah British telah menolak sistem pemilikan tanah tradisional kerana sistem tersebut tidak sesuai untuk ekonomi perdagangan yang dijalankan oleh British. Dengan adanya pembaharuan terhadap hak pemilikan tanah yang diperkenalkan ini, maka setiap tanah yang dimiliki adalah dalam bentuk pajakan atau bayaran sewa tetap yang harus dibayar cukainya kepada kerajaan. Malah perkara ini bertentangan dengan budaya Melayu yang pada sebelum ini. Terdapat pelbagai sistem cukai tanah yang telah dikenakan kepada rakyat. Contohnya di Kelantan iaitu cukai tanah, cukai hasil dan cukai pertanian seperti padi, kelapa, durian, sirih dan lain-lain lagi. Selain itu, cukai yang dianggap membangkai ini juga adalah apabila bayaran sewa ataupun cukai harus dilakukan dalam bentuk wang tunai sahaja. Sekiranya pengusaha enggan melunaskan cukai tersebut dalam bentuk wang ringgit, maka hukuman atau denda akan dikenakan. Disebabkan cukai yang terbeban inilah, maka telah berlakunya kebangkitan rakyat untuk menentang. Contohnya seperti di Temelong yang diketuai oleh Haji Abdul Rahman Limbong dan Tok Janggut di Kelantan. Maka dapat ditegaskan bahawa disebabkan cukai yang terbeban inilah ramai rakyat yang telah kehilangan tanah. Buktinya dapat dilihat dalam Seksyen 73 Land Enactment 911 yang menyatakan bahawa kegagalan untuk membayar sewa tanah dan kos-kos lain yang berkaitan boleh mengakibatkan pemilik tanah kehilangan tanah mereka. Kesimpulannya, sistem tanah British ini telah memberi kesan negatif kepada sosioekonomi tanah Melayu. Baiklah, berdasarkan rajah ini, berikut merupakan senarai cukai yang telah diperkenalkan oleh British untuk dikenakan terhadap rakyat. Sekiranya diperhatikan, cukai-cukai yang didapati adalah seperti cukai kelapa, padi, kepala, durian, tembakau, gambir, getah, penjualan lembu dan lain-lain lagi. Dan sekiranya dilihat hasil pulangan dari tahun ke tahun, ia telah meningkat. Ini jelas menunjukkan bahawa cukai ini telah memberikan bebanan kepada rakyat pada ketika itu. Baiklah, dan ini pula ada rajah yang menunjukkan senarai syarikat-syarikat asing yang terdapat di tanah Melayu, iaitu yang khususnya di negeri Kelantan. Apabila diperhatikan, dengan adanya kemunculan syarikat-syarikat ini, ianya telah jelas menunjukkan kepada kita bahawa masyarakat Melayu pada ketika itu telah hilang hak terhadap pemilikan tanah. Baiklah, saya akan teruskan kepada kesan negatif yang kedua, iaitu kongsi gelap. Pada pertengahan abad ke-19, telah berlakunya kemasukan buruh-buruh Cina ke tanah Melayu. Kedatangan imigran Cina telah menyebabkan berlakunya masalah jenayah, iaitu pergaduhan antara kongsi gelap. Imigran Cina yang berhijrah ke negeri-negeri Selat ini kebanyakannya terdiri daripada bekas ahli kongsi-kongsi gelap di negara Cina. Pada dasarnya, kongsi gelap juga boleh dikatakan bermula daripada sistem kancu, iaitu satu kajian yang dilakukan oleh Karl A. Trotsky antara tahun 1784 sehingga 1885. Pertubuhan kongsi-kongsi gelap oleh orang Cina telah bermula sejak daripada British berjaya menguasai Pulau Pinang pada tahun 1786 dan Singapura pada tahun 1819. Kumpulan kongsi gelap masyarakat Cina terbahagi kepada dua, iaitu Gihin yang paling kaya dan Haisan yang mempunyai ramai ahlinya. L.A. Mills telah menganggap kongsi-kongsi gelap Cina di negeri-negeri Selat ini sebagai The Pirates and Roberts Cooperative Association. Tujuan penubuhan kongsi gelap ini adalah untuk melindungi golongan penghijrah daripada penindasan pihak British dan pemimpin-pemimpin tempatan. Namun, telah berlaku pergaduhan antara golongan kongsi gelap ini disebabkan oleh keinginan untuk menguasai kedudukan dan mempertahankan kawasan pelumbungan biji timah tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan golongan kongsi gelap ini semakin kuat. Faktor yang pertamanya iaitu menjadi pelindung kepada buruh Cina yang lain. Buruh-buruh Cina yang berhijrah ke tanah Melayu terpaksa berpisah dengan ahli keluarganya. Oleh itu, buruh-buruh Cina ini memerlukan perlindungan semasa bekerja dalam sektor pelumbungan biji timah. Faktor keduanya pula ialah sistem pengambilan buruh yang tidak cekap. Sistem pengambilan buruh telah menggalakkan penubuhan kongsi gelap di tanah Melayu kerana dijalankan oleh ejen-ejen buruh yang terdiri daripada ahli-ahli kongsi gelap. Faktor yang terakhir iaitu penguatkuasaan undang-undang yang longgar. Bilangan mahkamah dan pasukan polis yang kurang turut mempengaruhi perkembangan pertubuhan kongsi gelap di tanah Melayu. Pada tahun 1840 dianggarkan terdapat kira-kira 7,000 ahli kongsi gelap di negeri-negeri Selat.
Pada tahun 1859, ahli kongsi gelap Gihin telah bertambah sebanyak 15,000 orang di Pulau Pinang. Kegiatan kongsi gelap telah membawa kepada huru-hara di negeri-negeri Selat dan di negeri-negeri Melayu pada tahun 1830-an dan 1860-an. Rusuhan besar telah berlaku di antara kongsi gelap To Peh Kong dan Gihin di Pulau Pinang pada tahun 1852, 1857 dan 1859. Ancaman kepada aktiviti perdagangan dan keselamatan awam telah menyebabkan para pemodal British dan pegawai-pegawai British di negeri-negeri Selat telah menekan kerajaan British untuk mengubal undang-undang bagi mengawal kegiatan kongsi gelap ataupun mengharamkan pertubuhan kongsi gelap ini. Akhir sekali dapatlah dikatakan bahawa kesan pembaharuan undang-undang tanah telah menyebabkan kemasukan imigran luar dan telah menjadi punca berlakunya masalah kongsi gelap ini. Dan kongsi gelap ini akhirnya telah menimbulkan masalah kepada golongan pihak British itu sendiri. Berdasarkan kepada jadual 2 iaitu jadual jumlah penduduk Cina dan India di negeri-negeri Selat pada tahun 1871, kita dapat lihat bahawa penduduk Cina mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan penduduk India. Okey, anda dapat lihat carta bar yang telah disediakan. Kita dapat lihat terdapat jurang perbezaan yang begitu jelas. Baiklah, akhir sekali kita akan lihat kepada kesan negatif yang terakhir iaitu berlakunya kegiatan pelacuran. Di tanah Melayu, penglibatan wanita Melayu di dalam dunia pelacuran telah wujud sebelum kedatangan British lagi. Ini adalah kerana sistem perhambaan yang wujud ketika itu seolah-olah mempunyai kaitan langsung dengan institusi pelacuran. Namun begitu, penghijrahan imigran-imigran Cina ke semenanjung tanah Melayu telah membawa bersama-sama dengan mereka kegiatan-kegiatan seperti pelacuran ini dan akhirnya menyebabkan masalah pelacuran ini menjadi semakin serius terutamanya di negeri-negeri Selat. Menurut Sir C.J. Tering dalam laporannya yang bertajuk Keadaan Pelacuran di Singapura telah melaporkan bahawa aktiviti pelacuran di tanah Melayu telah dikenal pasti wujud pada tahun 1780 lagi. Imigran lelaki yang dibawa masuk telah ditetapkan untuk bekerja di sektor pelombongan, manakala imigran wanita pula dibawa ke rumah pelacuran sebagai pelacur. Pelacur-pelacur di negeri Selat ini dikenali sebagai muisai dan cabukan yang diperoleh oleh wanita serata sosial yang rendah. Terdapat beberapa faktor yang berlakunya aktiviti pelacuran ini. Faktor pertamanya iaitu ketidakseimbangan jantina di antara lelaki dan perempuan. Jumlah imigran lelaki dilihat mengatasi jumlah imigran wanita. Keadaan ini akhirnya membuka ruang kepada golongan wanita dan gadis untuk melibatkan diri dalam kegiatan pelacuran. Berdasarkan kepada jadual di bawah, majoriti penduduk di Singapura antara tahun 1871 sehingga 1901 adalah di kalangan masyarakat Cina. Apabila melihat kepada jumlah keseluruhan penduduk Singapura, hampir setengah penduduknya adalah di kalangan masyarakat Cina, menjadikan mereka kaum yang paling ramai menetap di Singapura dalam tahun 1871 sehingga 1901. Setelah meneliti data-data jumlah penduduk Cina di Singapura pada tahun 1871 sehingga 1901, kumpulan kami telah mendapati bahawa terdapat jurang perbezaan yang jelas di antara lelaki dan wanita bagi data yang diperoleh. Untuk tahun 1891 iaitu 78,356 orang untuk kategori umur 15 tahun dan ke atas, manakala 628 orang bagi kategori umur bawah 15 tahun. Bagi tahun 1881 pula, jumlah penduduk Cina bagi kaum lelaki dan kategori umur 15 tahun dan ke atas adalah seramai 67,894 orang berbanding 9,839 orang kaum wanita dalam kategori kumpulan umur yang sama. Jumlah perbezaan adalah seramai 58,055 orang antara lelaki dan wanita. Setelah meneliti data-data yang diperoleh ini, sememangnya faktor perkembangan ekonomi yang pesat menjadi faktor pendesak yang akhirnya mewujudkan ketidakseimbangan kaum antara lelaki dan wanita. Selain itu, imigran lelaki yang datang rata-ratanya merupakan golongan yang masih bujang. Bagi golongan yang telah berkahwin, mereka terpaksa meninggalkan isteri di negara masing-masing. Ini disebabkan oleh faktor kos pengangkutan dan sara hidup yang tinggi. Sehubungan dengan itu, pelacur diperlukan sebagai hiburan selain memenuhi tuntutan batiniah.
Kesan daripada aktiviti pelacuran ini telah membawa kepada kemunculan penyakit kelamin. Penyakit kelamin tergolong dalam sexually transmitted disease dan ianya disebabkan oleh hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan yang melibatkan organisma seperti virus, bakteria, protozoa dan kulat. Wanita yang melibatkan diri dalam aktiviti pelacuran lazimnya akan dijangkiti penyakit kelamin ekoran daripada perhubungan seksual. Antara tahun 1884 sehingga 1888, hampir 50% kaum lelaki yang melangani pelacur dijangkiti kuman gonorea di Singapura. Sementara itu di Pulau Pinang pula hanya 25% saja yang dikesan mengidap penyakit aktif kelamin pada tahun 1897. 3 buah hospital di negeri-negeri selat iaitu Hospital Kandang Kerbau di Singapura, Hospital Pulau Pinang dan Hospital Melaka telah dijadikan pusat bagi pengawalan penyakit ini. Penularan penyakit kelamin ini dilihat semakin kritikal sehingga memaksa pihak British memberikan perkhidmatan pemeriksaan percuma kepada pelacur-pelacur di hospital awam, lebih-lebih lagi selepas ordinan penyakit penjangkit diwujudkan pada tahun 1870. Chinese Protectorate juga ditubuhkan pada tahun 1877 bagi menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat Cina. Kemasukan wanita dan gadis ke Singapura secara haram untuk memenuhi keperluan di rumah-rumah pelacuran menyebabkan peranan Chinese Protectorate ini dilihat sebagai satu tindakan yang wajar. Akhir sekali dapatlah dikatakan bahawa kemasukan imigran asing punca daripada British telah menyebabkan berlakunya masalah pelacuran sehingga membawa kepada penularan penyakit penjangkit dan akhirnya telah menimbulkan masalah sendiri kepada pihak British. Baiklah, akhir sekali kita akan lihat kepada bahagian penutup. Kesimpulannya, pembaharuan perundangan tanah British ke atas aspek sosioekonomi di tanah Melayu telah meninggalkan beberapa kesan yang terdiri daripada kesan positif dan kesan negatif. Kedatangan imigran ke tanah Melayu telah menyebabkan berlakunya perubahan besar dalam kalangan corak masyarakat. Hal ini adalah disebabkan oleh penjajahan British yang ingin mengeksploitasi hasil bumi di tanah Melayu sehingga membawa kepada kemasukan buruh Cina di India yang seterusnya telah memberikan kesan menyeluruh di tanah Melayu, khususnya dalam aspek politik dan ekonomi sosial dan pendidikan. Sistem kredit tiket dan sistem kontrak yang diperkenalkan menyebabkan lambakan kemasukan buruh Cina ke tanah Melayu. Lambakan kemasukan buruh Cina ini bukan hanya memberikan kesan positif, malahan kesan turut kepada kesan negatif juga. Sekian saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.